Okey, dekat sebelah kanan ni ada button YouTube. Scroll dekat butang dekat insert ni dia ada YouTube. YouTube ni. Okey, kita klik YouTube tu, dia akan keluar paparan macam ini untuk kita nak masukkan link YouTube yang kita nak masukkan dalam tu. So kita carilah dulu YouTube apa yang kita nak. Macam saya tadi, saya cari matematik tahun 1. Oh, ni paparan macam menarik ni video ni kan. Saya copy dia punya alamat atas ni. Okey, saya right click, salin atau copy. Lepas tu saya pergi semula ke site ni. Okey, saya pun paste tampal. Okey, lepas tampal macam ni, saya kena search. Saya kena search dia nak pastikan bahawa video tu betul-betul boleh dibuka. Sebab kan ada video yang dia unlisted ataupun yang private yang tak boleh dibuka tu dia tak jumpa lah kat sini. So yang ini dia dah public. Public video maksudnya siapa-siapa boleh buka video ni. Okay, kita tekan search. Okay, kita kena klik dekat video ni. Lepas tu kita tekan select. So berjayalah satu video kat sini. Contoh. Ini contoh saja ya, contoh saja. Nak masukkan video. Lepas tu saya nak masukkan apa lagi ya? Saya nak masukkan borang. Link borang. Okey, link borang, klik dekat borang ni, dekat form ni. Okey. Maksudnya bila kosong ni saya tak ada buat borang lagi. Jadi saya pergi ke saya punya Google, saya kena pergi Google Form. Google Form, buat dulu satu borang. Saya yakin cikgu-cikgu dah ada borang. Okey. Dah ada borang. Okey, contoh. Contact information Ini sebagai contoh saja. Saya pun send. Saya copy dia punya link. Okey. Lepas tu saya balik ke sini. Ke Google Site saya tadi. Google Site. Mana Google Site saya? Okey, sini. Saya refresh. Refresh semula Muat semula. Allah. Dah. Pergi Google Site. Okey, draft tu masih ada. Saya klik juga situ. Saya nak masukkan form tadi. Okey, saya klik form ni. Dah ada. Jadi form-form yang cikgu buat dalam Google Form, dia akan ada kat sini. Okey. So, kita klik je lah. Klik dia punya form, tekan insert. Dia keluar dah form kat situ. Okey. Form ni masa bila diperlukan? Form ni diperlukan kalau nak memastikan anak murid kita tu dia dah mengikuti topik yang kita sediakan. Jadi sebenarnya yang paling sesuai ni untuk borang topik ni dekat topik lah. Jadi setiap topik setiap topik cikgu ni sediakan Google Form siap-siap. Jadi lepas anak murid cikgu tu tengok video, lepas tengok arahannya kena kena buat kerja, aktiviti apa semua, last kali isi Google Form di bawah. Jadi cikgu letaklah form tu di sebelah bawah macam ni. Form. Tapi syaratnya Google Form tu perlu berada dalam folder yang sama dengan site ataupun asalkan ada dalam kita punya Google Drive. Okey, dalam Google Form kita, dalam akaun kita ni kan dia ada Google Form. Ya. Yeah. Okey, kalau kita dah buat form kat situ, automatik dekat kita punya site tadi, bila kita tekan form ni, dia automatik dia akan masuk sini. Dia automatik dia ada. Maknanya tak perlu ada dalam satu folder yang sama dengan site lah. Dia sebenarnya dia bukan tak
bukan maksudnya semestinya. Dia automatik benda tu ada. Bila cikgu dah buat dekat apa ni Google Form, automatik bila kita klik form ni, dia automatik tu ada. Cuma kenapa perlu ataupun masa bila perlukan form tu? Selalunya kalau pengalaman saya tengok anak saya belajar tu, setiap kali sesi tu dia kena isi Google Form kehadiran tu. Jadi adalah lebih baik cikgu masukkan sekali Google Form tu kat bawah ni. Jadi nanti lepas apa ni dia tengok video, dia dengar arahan apa semua tu, okey. Dia isi. Cuma sebagai contoh ni saya masukkan di sebelah depan lah. Sebenarnya dia lebih sesuai masuk dalam topik subtopik tadi tu. Okey. Begitu juga konsep yang sama kalau kita nak masukkan slide. Contohlah kita dah ada bahan slide yang kita gunakan pada tahun-tahun sebelum ni kan. So kita klik dekat slide tu, dia automatik slide tu ada ni. Macam malam ni saya dah buat slide gunakan Google Slide tadi tu. Dah ada kat sini. So saya klik saja, saya insert, automatik dia masuk sini. Jadi pelajar dia boleh go through slide tu dekat topik yang kita ni. Contohnya dalam topik kita tadi, contoh dalam topik 1 ni, mungkin dalam tu ada konten video, ada kuis kat dalam tu, ada slide kat dalam tu, ada apa ni borang kehadiran dalam tu. Jadi mudah. Semua dalam satu page je. Jadi kalau cikgu punya slide gunakan Microsoft PowerPoint, lepas ni cikgu import masuk dalam Google Slide. Supaya bila cikgu buat website ni, klik dekat slide ni dah banyak dah. Slide-slide cikgu tu dah banyak dah kat sini. Sama juga konsepnya dengan Google Sheet. Google Sheet ni kan. Contohnya Google Sheet ni kalau contohnya senarai pelajar. Contohnya kat muka depan ni selalunya boleh masukkan senarai pelajar. Senarai pelajar cikgu. Saya klik dekat sheet ni. Contoh penyertaan bengkel malam ni. Okey, saya klik kat sini, saya insert. Okey. Jadi pelajar pun boleh semak nama dia kalau contoh yang dah bayar yuran PIBG, yang belum bayar yuran PIBG, kat sinilah. Nak tengok Okey. Contoh nak padam pula. Tadi kita nak tambah kan. Nak tambah maps, kita kliklah map. Kita map selalunya dia akan masukkan latitude longitude punya kod, baru dia akan masuk dalam kita punya sini. Selalunya peta ni kalau kalau contoh geografi kan, kita nak ajar geografi ataupun yang memerlukan peta, better kita manfaatkan map ni. Sebab dalam map ni dia boleh kita pilih dia punya sama ada satelit punya. Selalu kan kalau geografi kan dia yang peta yang daripada satelit macam ni kan, yang terkini punya map kan. Okey, yang ni kita boleh masukkan ataupun kita jadikan sebagai bahan pembelajaran, bahan pembelajaran kita. Kalau tak perlu, kalau ataupun tak guna, cikgu tak perlulah. Begitu juga kalender. Kalender ni pun boleh masukkan. Okey, kalender, kita insert je kalender. Contohnya tarikh-tarikh penting atau tarikh-tarikh kelas kita. So kita masukkan dalam ni. Okey. Lagi carta, button, butang, slide, image carousel. Image carousel ni kalau cikgu tengok website tu dia beralih-alih dia punya image dia beralih-alih image kat atas ni. Okey, kalau kita nak padam senang aja. Tepi ni ada tong sampah ni, cikgu delete je. Ni tak nak lah, delete. Ni tak nak lah, delete. Ni tak nak lah, delete. Ni saya nak duplicate. Contohlah saya nak tambah lagi subjek, saya duplicate lah. Ini duplicate ni. Okey.
Tu duplicate. Lepas tu nak bawa, nak dialih-alih pun boleh. Klik dekat tepi ni. Dia kita punya cursor tu dia akan berubah. Okey, kita tarik bawah ni. Jadi antara tajuk atas dengan tajuk bawah ni ada kata-kata mutiara. Okey. Seperti yang saya sebut tadi, cikgu nak make up tu, boleh make up nanti dekat tim sini ataupun cikgu nak make up kat sini. Ni contoh ni, ada color ni kan. Ni tadi butang delete, ni butang duplicate, ni butang background. Background kepada section ni. Contoh saya nak buat background. Ni background kelabu. Yang ini background putih. Yang ini background tim. Okey. Timnya color biru. Alamak, color biru blur kan. Okey. Saya klik dekat tim tepi ni. Kita tukar je. Nak merah, nak hijau, nak purple, nak warna lain. Pilih je kat sini. Drag je. Nak biru, nak cerah, nak hijau, nak purple. Boleh. Tukar dekat tim ni. Tim ni. Ini color. Okey. Lepas tu kalau nak tukar dia punya jenis font. Klik impression. Dia dah tukarlah font dia. Font ni nak color hijau. Okey. Nak color ni. Pilihlah. Ini kalau main ni memang orang panggil apa? Leka. Leka benda ni. Okey. Okey, dia very simple. Okey, nak tukar-tukar warna setiap section ni. Contoh, ini hitam. Ini saya nak buat kuning lah contoh. Saya nak buat kuning. Tapi selalunya dia tema ni dia standard. Dia standard. Tapi kalau cikgu nak tukar kepada image. Background tu kepada image. Okey. So cikgu pilihlah image apa yang sesuai. Okey, contohnya saya buat image ni. Dia jadilah macam tu. Dia background image. Jadi ada background image. Kalau nak dicerahkan, ni ada tanda bintang ni. Dicerah lah. Cerah tak nampak lah bola tulisan. Kalau kita klik, dia jadi black ataupun jadi, kan kalau kita punya handphone tu kan dia ada yang apa? Yang color tim satu tim yang cerah, satu dark theme ya. Ni dark theme. Okey. Bagi atas ni pun boleh tukar. Okey, cikgu klik sini, change image. Okey. Change image, contohlah cikgu nak tukar yang kartun-kartun sikit. Contoh, tukar yang kartun-kartun sikit. Okeylah, contoh buat macam ni kan. Boleh je. Tukar kan. Tukar kat situ. Ataupun cikgu tukar dia punya header type ni kepada large banner. Large banner dia lebar sikit lah. Kalau nak cover, dia lagi besar. Kalau nak title, dia ada title je macam tu. Jadi ini jenis-jenis header. Dia panggil header lah. Kepala Kepala kita header. Okey. Nak ada gambar, kita masuk gambar. Nak kecil sikit, banner macam ni. Okey. Ini ikut cikgu punya kreativiti dan juga cikgu punya ni lah. Sebenarnya penting interface muka depan ni, terutamanya untuk nak bagi anak-anak murid kita tu supaya dia lama dekat website kita. Kalau tak cantik, dia tak berapa minat sebab dia tengok game lagi cantik daripada website cikgu dia. Jadi buatlah colouring. Buat berwarna-warni. Buat berwarna-warni, buat dengan gambar-gambar kartun. Jadi dia lebih menarik. Lebih menarik. Okey. Insert tadi sudah, bawah ni. Layout sudah. Okey. Yang ini, yang sebahagian atas ni, ini sama dengan kalau cikgu dekat ruang kosong ni, cikgu double click. Dia keluar 4 benda ni kan. Image, upload, Google Drive, embed.
Sama lah ni. Teks ni yang tengah ni. Image ni. Okey. Ni kalau nak upload gambar ke, okey, upload kat sini. Nak share apa perubahan kat Google Drive, kita klik lah Google Drive ni. Okey. Saya rasa mudah difaham, mudah nak explore, benda tu tak perlu nak script. Dan dia punya okey. Selepas tu yang paling penting, benda ni kena dipublish. Ni ada butang publish sebelah atas kanan ni. Okey, cikgu boleh publish. Okey. Selagi cikgu tak publish, selagi itulah orang tak boleh tengok cikgu punya. Tak boleh tengok cikgu punya ni cikgu punya website. So web address ni, okey. Cikgu boleh pilih apa nama dia. Contoh macam saya tadi, web address. Saya buat macam inilah. HTTPS. Cikgu Cyber. Okey, Cikgu Cyber Okey, Cikgu Cyber. So link kita, inilah link kita, link website kita ni. Link kita punya website. Cikgu Cyber. Lepas tu tekan publish. Okey, maknanya dah publish tu. Jadi nak tahu, nak tengok yang kita dah buat, yang kita dah publish tu, klik anak panah ni. Kita pergi view publish site. View publish site. Inilah paparan dia. Inilah paparan dia. Okey, sebagai contoh yang saya ada buat juga. Ini yang saya dah buat. Ini simple je lah. Belajar senang punya website. Ni saya buat website untuk nak share dengan cikgu-cikgu. Ni. Ini saya punya website, belajar senang. Okay. Bengkel membina web dengan Google Site. Okay. Malam ni saya share dengan cikgu untuk Google Site. Malam esok, saya ada satu sesi, poster my wall. Kalau cikgu-cikgu nak join, boleh join. Okay. Tapi kena kena maklumkan kat saya siapa yang nak join. Hari Khamis saya akan buat YouTube channel punya bengkel. Ni 2 jam, ni pun 2 jam. Dan semuanya percuma. Okey, apa itu poster my wall? Okey. Contoh cikgu nak buat apa ni, dia punya header ni kan. Okey. Mungkin ada cikgu yang pernah buka Canva ataupun poster my wall. Okey, poster my wall ni, kalau saya tengok dalam kementerian, apa yang kementerian cadangkan pada cikgu gunakan Canva untuk buat poster, untuk buat design. Tapi saya lebih suka gunakan poster my wall. Sebab dalam poster my wall ni selingan selingan. Dalam poster my wall ni, okey, ada, kita tengok ada berapa banyak. Ada dia tulis, ada berapa ribu Kalau tak silap saya ada, dia tak tulis kat sini. Selalu dia tulis browse the theme. Ada beribu-ribu poster yang cikgu boleh gunakan untuk sebagai penghias kepada cikgu punya website ataupun kepada bahan bantu pembelajaran cikgu. Mungkin ada carta-carta, contoh macam cikgu ngajar sejarah, dia perlu buat carta kan. Cikgu ambil je poster ni. Okey, cikgu ambil poster ni. Okey, contoh contoh. Cikgu scroll je. Macam-macam poster ada ni.
Contoh saya nak buat tadi online learning. Okey. Online learning. Yang ini saya akan ajar esok. Siapa yang nak join, boleh join. Okey. Contoh saya nak buat header tadi kan. Header saya tadi tak berapa cantik. Jadi saya nak bagi cantik sikit. Contoh saya ambil inilah. Saya edit template. Ini pun cikgu boleh boleh explore sendiri. Pastikan cikgu-cikgu punya internet okey. Ni work from home. Ni dia tulis learn from home kan. Okey, kita buat learn. Betul lah, learn from home. Learn from home during ni. Okey, jadi sini saya tulis contoh. Saya buat, tapi kena register lah kalau nak ni. Cikgu Cyber. Cikgucyber.com. Contoh kalau cikgu-cikgu nak beli domain, saya boleh bantu untuk dapatkan domain. Okey, ini contoh je lah, contoh. Saya save, lepas tu saya download. Okey. Lepas tu saya pergi saya punya website tadi, website matematik ni, contoh. Saya change image dia. Saya upload. Okey, saya pergi ke folder download. Mana tadi? Oh, belum habis. Okey, saya pun open kat situ. Dah siap. Publish 2 kali. Okey, kenapa dia keluar publish 2 kali tadi? Button publish tu, dia nak suruh kita double check. Ini yang sebelum diubah, yang ni selepas diubah. Okey, contoh yang ni kan macam menghalangkan dia punya tu. Okey, kita boleh tarik dia ke tepi. Kita ni boleh tarik ke tepi sini. Saya boleh kecilkan sikit. Allah, kecil sangat. Okey. Saya naikkan atas sikit. Okey, ataupun saya pindah sini. Ataupun kalau tak nak, delete je. Ni ada tong sampah atas ni. Delete je. Dah. Kalau nak clear, buat yang macam ni. Okey. Senang aja. Nak edit poster, gunakan poster My Wall. Kalau cikgu-cikgu berminat nak belajar, boleh bagi nama dekat boleh PM saya gunakan WhatsApp yang saya post kat cikgu-cikgu tu. Besok malam waktu yang sama pukul 9 sampai pukul 11 saya share juga insya-Allah. Tapi yang tu dia lebih general lah, yang untuk besok malam saya dah tak sebut lah yang Google Site ni. Saya akan ajar fully gunakan poster My Wall ni. Okey. Macam mana kita nak buat buat header untuk kita punya Facebook, untuk kita punya IG, untuk kita punya media sosial kita, TikTok dan sebagainya. So gunakan poster My Wall. So kalau cikgu tak berkesempatan, cikgu boleh explore sini ni, poster My Wall poster My Wall. Okey. Saya share dalam chat. Ini semua percuma Semua percuma. Jadi rugi kalau kita tak manfaatkan. Okey. Jelas setakat ni? Ada satu lagi yang saya buat juga. Ustazah Cyber. Ni saya buat sama-sama dengan isteri saya. Konten je. Sebenarnya menu ni buat dalam Arabic atau Ruby pun boleh. Ni. Jadi kalau cikgu ngajar bahasa Arab ke, cikgu ngajar pendidikan Islam, nak buat ni namanya apa? KBD nak gunakan bahasa Arab, okey, type je bahasa Arab kat sini, dia support. Okey, kita punya Google Site ni support Google bahasa Arab. Nak Jawi, ni
tulisan Jawi, ada nga, ada huruf nga kat sini. Okey. Ini contoh je lah Ini contoh. Ini masih banyak nak kena di ini. Okey. Ini sebagai contoh. Okey. Ini contoh subjek hafazan Subjek hafazan surah As-Sajadah. Jadi setiap pelajar dia perlu dia perlu menghafal 30 ayat ayat daripada surah As-Sajadah. Jadi setiap sesi Ustazah kata kena hafal 10 ayat. So untuk satu sesi ni, sesi pertama 10 ayat. Nanti sesi kedua dia ada ayat. Cuma kenapa saya buat ayat 1 ayat 2 ni nak bagi pelajar hafal ayat tu dua berserta makna dia. Jadi kan? Ada ayat Quran, ada makna dia sekali. Bagi arahan kat sini. Okey. Ada yang tanya, ni macam mana nak buat? Ni boleh hilang, boleh bila klik dia ada, bila klik balik dia hilang. Ni kan. Tak apa, nanti saya tunjukkan saya nak buat. Okey. Jadi insya-Allah akan membantu menyelesaikan masalah pelajar daripada tercicir pelajaran dia. Sebab pelajar kalau dia tak ada akses internet atau dia gadget tak ada laptop ataupun terpaksa kongsi dengan adik-beradik semua kan. Jadi sayanglah. Mungkin cikgu boleh buat sedikit analisa selama seminggu lebih cikgu mengadakan PDPR ni, berapa orang pelajar yang betul-betul boleh follow cikgu punya pembelajaran melalui Google Classroom. Saya tak fikir sampai 100%. Nak dapatkan 60% pun saya rasa tak sampai 60%. Jadi apa jadi kepada mereka yang tercicir tu? Dan petang tadi PKP dimaklumkan disambung lagi. Jadi alangkah malangnya pelajar-pelajar yang tercicir, okey, yang tak dapat nak mengikuti kelas kita secara live, dan kita pun tak sediakan platform untuk dia boleh akses bila-bila. Mungkin dia ada komputer pada waktu malam aja, mak ayah dia balik kerja. Okey, ataupun pada waktu malam je mak ayah dia boleh bagi pinjam dia punya handphone dan sebagainya. So, kalau ada website ni, insya-Allah settle yang tu. Cikgu bagi je, okey, tak apa, awak tertinggal kelas online, tapi apa yang saya nak sampaikan tu ada dekat website. Pergi bagi link tu kepada pelajar dan dia boleh akses pelajar tu. Okey, sesi 1 nak pergi ke mana dulu. So, cikgu sediakanlah arahan-arahan macam ni yang jelas. Okey, sila tonton video di bawah. Oh, video di bawah ni. Lepas tu sila baca dan hafaz ayat 1 hingga 10. Kemudian isi borang. Kemudian ada borang tasmik. Okey, kat sini. Okey, dia hafal 2. Lepas tu tarikh untuk sesi tasmik. Jadi kat sini bila kita share Google Sheet ni. Oh, sorry. Okay, saya view publish. Okay. Jadi pelajar dia akan tengok. Pelajar kalau dia akses ni, dia akan semangat. Sebab apa? Kalau yang dah hafal ni, dia akan kita tik macam ni. Jadi yang belum hafal tu, dia akan rasa, nama aku satu pun belum hafal lagi ni. Okay. So di sini kita bukan nak mengaibkan pelajar, tapi kita nak bagi pelajar-pelajar yang semangat berlumba untuk menghafal ni. Dengan hanya kita memaparkan atau kita sharing Google Sheet tadi tu. Macam ni dia ada klik borang kehadiran. So dia klik dah borang kehadiran. Klik borang kehadiran, diisi, submit. Dah. Okey. So ini adalah contoh Ini contoh. Okey. Cuma kalau cikgu nak
teks ni dalam Jawi. Sebab Jawi dia ada huruf K, ada huruf G, ada huruf Nya. Kan? So macam mana nak buat? Okay. Macam mana nak buat teks ni kita boleh buat dalam Jawi. Okay. So saya share satu website. ejawi.net. ejawi.net. Ni, ejawi.net converter ni. Sebagai contoh, website ni tadi. Terjemahan ni saya nak dalam Jawi. Saya copy je. Saya masuk jawi.net ni. Saya klik. Lepas tu saya convert. Saya dah dapat dah bawahnya ni. Saya copy je lah. Mungkin dia cikgu kena baca semula lah dia punya teks tu. Lepas tu saya klik sini. Saya paste je. Lepas tu saya besarkan. Apabila anak Adam membaca ayat sejadah lalu dia sujud, maka syaitan jatuh sambil menangis. Katanya, celaka aku, anak Adam disuruh sujud, maka dia sujud lalu mendapat syurga. Aku disuruh sujud tapi aku menolak, maka untukku neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bayangkan kalau cikgu mengajar, kalau sekolah kebangsaan dia ada apa? J-Cof. Tak tahu sekarang J-Cof ada lagi tak? Ya, kalau cikgu perlukan Jawi dan sebagainya, ni kalau tengok ni ada ca kan, celaka, ca. Ni ada pa, ni ada ca. Ada ga tak sini? Syurga ni ga. Cikgu gunakan kemudahan ejawi.net. Okey. Itu yang saya rasa rugi kalau cikgu tak buat. Cikgu tak guna Google Site ni sebab seperti yang saya sebut di awal tadi, mungkin ada yang baru masuk, tertinggal slide saya yang awal tadi. Apakah kelebihan Google Site ni? Okey. Kelebihannya yang ni. Yang ni. Dia dah diintegrasikan dengan aplikasi Google yang lain. Okey. Kemudian paparan adminnya mudah. Okey. Websitenya laju. Keselamatannya terpelihara dan boleh di-share. Okey. Boleh share. Bagi cikgu-cikgu kementerian, bagi cikgu-cikgu kementerian yang boleh tengok cikgu punya website ni hanyalah orang-orang yang ada akaun G ataupun M tu. MOE punya akaun tu. MOE punya akaun tu. Orang luar tak boleh tengok. Okey, orang luar setakat ni dia tak boleh tengok. Selagi admin tidak buka akses untuk benda ni boleh di-share kepada luar. Dekat mana? Dekat sini. Publish setting. Dia ada function apa ni? Dia ada function lain kat sini yang membenarkan orang luar boleh akses ni website ni. Tapi untuk Ustazah Cyber ni, saya dah belikan domain untuk dia. Okey. Jadi kalau orang type ustazahcyber.com ni. Okey. Dia hanya orang yang tu yang saya kata tadi, hanya orang yang ada akaun MOE saja yang boleh buka ni website ni. Tapi kalau macam saya punya tadi, belajar senang tadi, mana belajar senang tadi? Belajar senang. Okey, ni belajar senang saya ni. Okey. Kalau tuan-tuan buka belajarsenang.com. Okey, automatik dia akan pergi ke website saya ni. Website yang saya buat ni. Sebab saya gunakan akaun bukan akaun MOE. Kalau apa ni
Cikgu-cikgu gunakan akaun MOE, hanya mereka yang ada akaun MOE saja yang boleh tengok. Okey. Baik. Kita kembali kepada Google Site. Okey. Kembali kepada Google Site tadi. Okey. Tadi kalau buat secara manual, secara manual. Sekarang ni dia sediakan template. Dekat atas ni, start a new site ni, dia ada template. Nak bentuk event ke, nak template portfolio ke, help center ke, project. Selalunya kalau cikgu-cikgu dia gunakan portfolio lah. Kalau kurikulum ke apa ke, Koko dia gunakan event yang sesuai. So, saya klik kat sini, saya gunakan template. Okey, saya gunakan template. Saya ubah saja dia punya menu. Okey, kat sini dia dah susunkan. Okey. Kita tengok page dia. Page dia kita boleh tambah lah kat sini. Page tadi kan. Contoh lain, ambil event. Okey, ini contoh kan. Jadi, mana yang tak berkenaan tu, cikgu delete je lah. Delete sebelah tepi ni. Lepas tu, cikgu tambah je lah dekat page ni. Dekat page ni tadi, tambah. Okey, tambah. Lepas tu, gambar-gambar ni boleh ubah. Ikut kreativiti cikgu. Kalau cikgu tak pandai nak design, saya tak pandai lah nak gunakan Photoshop, nak gunakan CorelDRAW. Tak apa. Gunakan poster my wall. Bina bahan-bahan gambar-gambar tu kat sini. Cikgu download. Lepas tu cikgu upload semula dalam cikgu punya site. Okay. Cikgu punya site. Lagi cantik, lagi tersusun, lagi bagus. Dan cikgu jangan risau. Cikgu buat benda ni sekali aja. Tahun hadapan, kalau contoh PKP tu masih berlanjutan untuk tahun 2022, bahan ni masih boleh diguna. Ataupun masa tu dah tak ada PKP, tak ada masalah. Cikgu boleh gunakan benda ni sebagai learning website untuk anak-anak murid cikgu. Untuk anak-anak murid cikgu. Okey. Jelas ke jelas? Okey, saya tengok chat sekejap. Macam mana masukkan nota Microsoft Word dalam subpage? Okey. Dia konsepnya sama macam kita nak masukkan Google apa tadi? Google Sheet tu. Tapi syaratnya cikgu kena ada Google Document dululah. Okey. Kalau macam saya ni, saya rasa saya tak ada lagi. Jadi cikgu kena buka cikgu punya Google Doc. Google Doc. Mana Google Doc? Okey. Contohlah, saya ambil contoh Google Doc. Google Doc. Okey. Contoh saya buat ni lah. Project proposal Saya buat satu sini contoh. Okey. Saya pun share. Done. Okey, saya pergi balik semula ke set saya tadi. Mana? Saya punya site. Okey ni. Okey, saya refresh mula. Mana tadi? Allah. Mana pergi hilang. Sekejap Google Site. Okey. Contoh matematik. Okey, saya
tambah Google Doc tadi. Okey, saya pergi ke sini, dokumen. Saya klik. Nampak file dokumen yang saya buat tadi, project proposal ni. Saya insert je. Kalau tak cukup panjang, tarik lagi ke bawah. Jadi cikgu boleh gunakan link ataupun cikgu nak masukkan terus dokumen tu. Kalau masukkan terus, dia akan jadi panjang macam ni lah. Okay, try publish. Okay, view publish site. Nampak? Dia dah keluar kita punya dokumen tadi. Tapi orang tak boleh edit lah. Orang just boleh tengok je. Orang tak boleh edit. Yang boleh edit tu kita je. Tuan punya website. Okay, ada lagi nak tanya? Adakah platform ini membenarkan penghantaran tas pelajar atau ada platform lain yang Ustaz boleh share? Adakah boleh linkkan dengan Google Site ini? Terima kasih. Saya nak fahamkan. Adakah platform ini membenarkan penghantaran tas pelajar? Atau ada platform lain yang Ustaz boleh share? Okey. Okey, saya faham. Untuk pelajar menghantar tugasan, okey, dia ada banyak alternatif atau pilihan yang kita boleh pakai. Sama ada, okey, kalau tak silap saya, akaun MOE dia ada Google Chat dan Google Hangout. Ni Google Chat ni dengan Google Hangout. Ni. Dua ni okey, untuk memastikan saya kena masuk akaun MOE jap. Okey, masuk MOE di Hangout. Okey. Saya dah buat sedikit research tentang aplikasi Google Hangout ni. Okey. Dalam Google Hangout ni, dia macam WhatsApp. Dia boleh buat video call, boleh buat phone call, ya, phone call. Yang penting dia attach dengan nombor telefon yang sah lah. Cuma, okey, video call ni dia Hangout ni dia sejarah kelahiran dia lebih awal daripada Google Classmate. Google Meet. Kalau kita klik dekat video call ni, dia automatik dia pergi ke Google Meet. Okey. Yang paling penting kat sini ialah kalau cikgu tengok, cikgu belik sekejap cikgu punya handphone, berapa banyak grup kat dalam WhatsApp cikgu, berapa banyak grup dalam Telegram cikgu. Bayangkan, kalaulah macam saya, anak saya yang kat rumah, PDPR ni ada 6 orang. Kalau satu subjek, satu grup WhatsApp, satu level ada 6 grup, 6 kali 6 dah ada 36 grup. Itu belum ayah punya grup, mak punya grup, kan? Jadi saya cuba elakkan daripada menggunakan Telegram dan WhatsApp. Apa aplikasi yang boleh kita guna? Google Hangout. Okey? Sebab Google Hangout ni kita boleh buat grup. Contoh macam ni kan, 5 Asyafi'i dengan 5 Hanafi. Okey? Dia boleh hantar, dia boleh share kerja-kerja sekolah dia kat sini tanpa berserabut. Berserabut. Betul ke bahasa tu? Maksudnya tak perlu serabutkan handphone tu dalam tak perlu serabutkan bahan-bahan tu dalam WhatsApp ataupun Telegram. So gunakan Google Hangout. Kat sini boleh untuk penghantaran bahan-bahan kerja. Tapi kalau cikgu dah sedia menggunakan Google Classroom, guna je lah Google Classroom untuk penghantaran bahan. Cuma pertanyaan tadi, kalau nak hantar saya tak nampak
fungsi untuk dia hantar tu sebab dia bukan live. Dia site ni konsep dia bukan live. Hantar tu mungkin boleh pakai email, boleh saya tak nampak lagi lah dalam Google Site ni boleh hantar kerja. Mungkin saya belum jumpa lagi sebab saya pun baru seminggu 2 minggu je gunakan Google Site ni, baru explore. Dan okey, ada lagi sedikit masa. Dalam mana saya punya website? Okey. Dalam saya punya website Belajar Senang ni, okey, saya ada sediakan link. Okey. Untuk rujukan cikgu-cikgu, nanti saya akan tambah ni. Mungkin ada yang tertinggal ataupun ada yang tak berapa jelas. Ada tutorial tentang langkah membina Google Site yang penerangannya hampir sama dengan saya. Cuma dalam penerangan-penerangan yang saya dah cari banyak dekat Google ni, tak ada lagi yang cerita tentang apa fungsi Google Site tu berbanding dengan ni Google Classroom. Masa bila kita nak guna Google Site, masa bila kita nak guna Google Classroom. Adakah kalau kita dah guna Google Classroom cukup ataupun perlu ada dua-dua? Yang ni tadi saya dah jelaskan bahawa dia punya tujuan je berbeza. Yang ini dia spesifik kepada kelas. Macam bilik darjah kita lah, bilik darjah maya kita kan. Tapi yang ini dia fokus kepada course ataupun subjek ataupun kita punya modul kita tu. Pembelajaran kita tu. So, better cikgu adalah benda ni. Kalau contoh cikgu adalah guru kelas. Okey, cikgu dah sediakan Google Classroom untuk kelas cikgu. Tapi cikgu juga mengajar subjek-subjek tertentu. So, cikgu kena ada Google Site. Google Site yang pelajar, kalau yang tercicir apa semua tu, ataupun pelajar nak buat ulang kaji. Mungkin pelajar pun bukan yang hadir tu 100% dia boleh serap semua ilmu dengan dia nak kena tengok video, lepas tu dia nak kena isi kehadiran, dengan dia nak buat kerja sekolah apa semua kan. Kemungkinan subjek minggu ni yang dia pelajari, minggu depan dia dah lupa lah. Jadi jika ada Google Site, tak ada masalah. Cikgu pesan je dekat anak murid, okey, nanti kalau dah nak periksa, saya tak pastilah macam mana kementerian punya assessment untuk exam nanti macam mana, buat exam online ke, sekadar kuis je. Itu saya tak berapa ambil maklum benda tu. Tapi untuk tujuan ulang kaji, kita ada Google Site. Okey, cantik. Pelajar dia pergi balik tengok dia punya YouTube. Okey. Cuma yang paling penting tadi ialah dekat perancangan. Okey, dekat perancangan ni. Dekat perancangan ni. Ya. Dan juga dekat apa bahan-bahan ataupun video-video yang cikgu nak. Jadi cikgu kena cari dulu video-video yang berkaitan ya, yang cikgu nak share. Video-video ni cikgu sebelum cikgu share, cikgu kena pastikanlah dia punya ketepatan, keabsahan dia. Okey, cikgu tengok sesuai, cikgu share. Cikgu share dalam website tu. Biar dalam satu topik tu ada 2-3 video. Ini cikgu A mengajar, ni cikgu B mengajar, ni cikgu C mengajar. Dan cikgu sendiri ada satu video. Ada video channel sendiri kan. Masukkan semua video-video kat dalam tu. Jadi pelajar dia boleh pilih lah. Dia nak link yang mana. Dia nak linkkan yang mana satu. Okey. Jadi sebagai penghujung sebelum kita bersurai. Okey, saya nak tunjukkan salah satu contoh learning site ataupun learning management system yang kita boleh tiru dan boleh ambil idea. Okey. Yang kita panggil sebagai Island. Ya, Island Ace. Mungkin cikgu-cikgu pernah dengar. Okey. Ini contoh saya anak saya punya tingkatan 5.
Okey. Ini adalah contoh website, okey, learning, dia panggil apa? Website untuk learning, untuk pembelajaran. Okey. Di mana kalau tengok menu atas ni, kita ada nota, dan ada nota tambahan, dia ada peterminda, dia ada penilaian, kemajuan. Okey, so cikgu kalau nak jadikan dia sebagai rujukan atau cikgu, contoh ada anak-anak daripada tahun 1 sampai tingkatan 5 yang nak guna bahan-bahan pembelajaran yang disediakan oleh S-Island ni, ya, siap dengan kuis, siap dengan game apa semua, cikgu boleh dapatkan, okey, benda ni sehari RM1 je untuk anak-anak kita. Sebabnya ialah cikgu-cikgu pun baru nak buat website. Jadi sebenarnya dah ada website yang dah boleh diguna. Contoh ni nota, tapi ni subjek teras je lah. Contoh sains tingkatan 5. Okey. Jadi cikgu nanti dalam website cikgu tu, cikgu buat macam ni. Subjek, contoh cikgu ngajar 3 subjek. Okey, buat menu 3 subjek, bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, sains. Lepas tu bawah ni topik. Topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, topik 5 ni buat macam ni contohnya. Okey. Lepas tu bila pelajar dia klik, okey, kalau tengok dalam iLearn Ace ni, dia nota je, nota apa, buku buku kerja dengan latihan, buku tambahan lah, buku nota tambahan kan. Jadi kalau cikgu punya site, cikgu boleh letakkan buku digital. Ya, buku digital yang kementerian dah share dalam apps, dalam apps pun dah ada. Okey, dalam apa ni? Kalau boleh saya share dalam apps kementerian punya, saya kena cari. Kementerian punya buku teks, buku teks. Buku digital KPM buku digital KPM ni tak ada. KPM. Mana pula tak ada pula ni. Saya dah install kejap. Kalau cikgu belum install, elok cikgu install dalam handphone. Ni digital ni. Jadi bahannya tu boleh dimanfaatkan, boleh digunakan. Okey, ni contoh. Ni. Kat sini tengok ada klik dekat bahagian langganan ni. Siapa yang first time tengok ni? Okey, dia ada sampai tingkatan 5. Contohlah tingkatan 5 SMK. Saya tambah kat sini. Okey, ni buku-buku yang ada. Tak keluar Ustaz. Oh, tak keluar. Okey. Kejap. Patutlah. Okey. Saya share ni. Okey. Ni website dia ni digital textbook. Okey. Cikgu boleh try install lepas ni. Sebelum tidur cikgu install. Okey, cikgu install, lepas tu cikgu langgan. Cikgu ngajar subjek apa, tingkatan berapa, tahun berapa. Pilih kat situ, contoh tingkatan 5, tambah kat sini. Okey, ni buku-buku yang ada. Contoh buku Manhaj Al-Ulum. Okey, tekan langgan. Okey. Jadi, ni pendidikan Islam. Cikgu boleh download kat sini. Lepas tu, cikgu boleh guna. Okey, dia tengah download. Lambat pula. Ada yang saya dah download sekejap, bahasa Melayu. Okey. Kalau dah download, dia akan keluar macam ni lah. Klik. Oh, dia belum kemas kini. Tak apa, cikgu boleh try nanti benda ni. Sampai mana tadi? Sampai presentation
Apps tu dalam telefon je lah Ustaz. Dalam komputer tak boleh nak tengok. Okey. Sebenarnya boleh, tapi dia ada satu step lain. Kita install yang dikatakan, yang dinamakan sebagai BlueStack. Ni BlueStack ni. Nampak tak? BlueStack sekejap. Okey. Kalau kita ada laptop atau komputer, macam mana kita nak install aplikasi Android, sedangkan kita punya komputer ni pakai Windows. So, cikgu kena install BlueStack ni. Okey. Oh, ni korap. Saya kena update yang baru. Aplikasi BlueStack ni, cikgu boleh install. Aplikasi-aplikasi yang seperti yang ada dalam handphone kita. Yang tu part lain lah. Kalau saya pernah ada buat kursus bagaimana nak mengubah komputer kita ni jadi komputer untuk PNP, untuk PDP. BlueStack cikgu boleh Google search. Lepas tu cikgu install kat situ, cikgu login akaun Google Android. Lepas tu cikgu install lah software Android tu. Macam tadi, digital tag tadi. Okey, saya nak berbalik kepada Island Ace tadi. Okey, Island Ace ni. Okey, dia sangat bagus sebagai bahan untuk tambahan kepada anak-anak kita. Cuma yang ni dia ada versi trial. Kalau cikgu nak yang trial 7 hari, okey, cikgu boleh akses semua benda ni, cikgu tengok dulu, nilai dulu, best ke tak best ke, manfaat ke tak manfaat, cikgu boleh pakai seminggu untuk anak-anak cikgu. Kalau anak cikgu ada 5 orang, cikgu daftarlah 5 orang tu trial, gunakan nama anak masing-masing, cikgu test dulu benda ni. Jadi anak cikgu boleh tengok bahan-bahan pembelajaran ni dan cikgu pun boleh dapatkan idea macam mana nak buat. Ini sebagai salah satu contoh website e-learning yang boleh dimanfaatkan. Sebab kat sini dia ada contoh kemajuan murid. Kan? Bila kuis tadi tu, dia ada markah. Jadi dalam kita punya Google Site sebenarnya boleh. Boleh kita buat kuis, lepas tu ada penilaian. Tapi kita nak kena tengoklah sampel daripada website-website yang ada, website yang established, sebagai contoh tadi Island Ace, Island Ace. Ni Island Ace. Jadi Island Ace ni kelebihan dia dibangunkan oleh Sasbadi, okey, dan dia telah disenaraikan dalam bursa saham, okey. Dan pemilik saham yang besar antaranya ialah Tabung Haji, KBSP, Bank Islam, yang telah melabur untuk pembangunan ni. Pembangunan Island Ace ni. Dia sebenarnya dah 2-3 tahun dah benda ni. Cuma mungkin ada cikgu yang tak pernah daftar, tak pernah nak cuba apa semua. Cikgu boleh cuba, nanti saya share dia punya link untuk cikgu trial. Cikgu gunakan untuk anak cikgu try dalam ni cara pembelajaran apa semua, dan cikgu tengok item-item yang ada kat dalam ni untuk dapatkan idea cikgu nak susun bahan apa dalam cikgu punya site. Okey. Dan kalau cikgu berminat untuk melanggan, cikgu boleh melanggan Island Ace ni, dan ia sebenarnya boleh menjana pendapatan lah. Ini saya kempen secara tidak langsung lah, ya. Jadi kalau cikgu join ni 350 tu, dia cikgu kempen kat orang lain pula, cikgu boleh dapat income tambahan daripada program Island Ace ni. Sebab dia memang sangat-sangat direkomendkan oleh bekas-bekas pendidik yang telah bersara, ataupun banyak juga cikgu-cikgu yang dah guna. Sebab Island Ace ni kalau cikgu ada akaun, pelajar ada akaun, dia boleh berinteraksi dalam ni. Dia ada dalam ni ada banyaklah tahap-tahap soalan apa. Saya pun tak habis explore lagi ni untuk anak saya yang ambil SPM tahun ni. Okey. Dan saya harap lepas program ni saya akan bagi link untuk cikgu try daftarkan untuk anak-anak cikgu, dan bagi anak cikgu guna,
dan cikgu dapatkan idea daripada iLearnAce ni untuk cikgu buat website. Mungkin taklah secanggih iLearnAce, tapi sekurang-kurangnya ada model yang boleh jadikan contoh untuk cikgu-cikgu lain yang mungkin yang tak dapat hadir pada malam ini bersama-sama dengan cikgu. Okey. So terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada cikgu-cikgu yang join. Saya tengok ada sekolah menengah, ada sekolah rendah, ada sekolah agama, ada yang daripada Sabak Bernam, ada yang institusi swasta. Jadi terima kasih sekali lagi. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Saya tengok balik chat ni. Okey Nur Ustaz, all good. Okey, terima kasih. Boleh share link BlueStack. BlueStack BlueStack ni ejaannya macam ejaan dia. BLUESTACKS. Okey, saya tulis kat sini. BLUESTACKS. Okey, BlueStack. Okey, BlueStack ni dia nak meng-androidkan kita punya laptop, tapi jangan risau sebabnya window kita tak hilang. Cuma kalau kita nak run aplikasi Android, kita boleh double klik BlueStack tu, kemudian kita kliklah aplikasi yang kita nak run. So boleh cuba dulu yang ni. Okey. Untuk trial iLearnAce nanti saya PM personal lah. Saya PM personal kepada cikgu-cikgu semua. Okey, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan di pihak saya. Saya cuba sampaikan secara yang lebih mudah, dan kalau ada kekurangan tu biasalah. Okey, so cikgu kongsikan benda ni, cikgu boleh ajar. Dia nak senang faham, cikgu buat site tu, kemudian cikgu share dengan cikgu-cikgu lain di sekolah cikgu masing-masing supaya cikgu-cikgu di Malaysia ni betul-betul manfaatkan aplikasi Google Site ni untuk menyediakan bahan-bahan pembelajaran mengikut topik dan subjek-subjek yang telah ditentukan oleh majikan masing-masing, oleh sekolah masing-masing. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Okey, sehingga berjumpa lagi. Siapa yang nak join program esok, silakan, percuma juga. Saya akan ajar agak detail macam mana nak buat poster, macam mana nak buat banner, macam mana nak buat bahan bantu pembelajaran yang menarik. Itu pun boleh ajak kawan-kawan lain. Saya tak sempat nak share atau nak iklankan dalam saya punya Facebook. Saya iklankan dengan cikgu-cikgu yang dah ikut site ni supaya cikgu buat dalam poster my wall nanti, bahan-bahan tu boleh upload ke dalam Google Site dan cikgu dapat menghasilkan website yang betul-betul cantik, yang menarik, yang disukai oleh pelajar-pelajar. Okey, sehingga berjumpa lagi. Terima kasih sekali lagi. Okey, kita jumpa lagi di lain masa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.